you boleh jadi silent carrier sebab you tak ada simptom tapi you boleh infectkan orang tanpa you sedari, and ni you memang tak nak, because kalau you infectkan mak-mak orang, ayah-ayah orang, anak-anak kecil orang, you boleh jadi penyebab, asbab kematian you all kalau you all jatuh ke stage 5 dan tak patah balik. Dia change you punya badan punya condition 360. Ku amat menyayanginya, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, tolong jaga dia untukku, kerana hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang menghadapi segalanya. Ya, Lagi cakap you tadi atuk. apa? Make doa for atau Doa for atuk dan abah ya. oh kita dah buat dah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih terus menyaksikan muka kita orang ni. Ada Isay, ada Ajak, ada Fizi Ali dalam TPS Off Air. Ya, sembang-sembang pasal sekarang ni pandemik COVID-19 tau. Kalau kita tengok sekarang kes angka makin tinggi, 7,400 baru-baru ni. Kan? Tapi ada juga separuh orang masih lagi mengatakan ini semua agenda lah. Betul. Ini semua tak betul lah. Kan? Ada yang anti vaksin pun ada. Aduh. Jadi sebenarnya benda ni dia orang tak tengok depan mata. Betul. Aku sendiri, jujur aku cerita aku awal-awal dulu aku tak percaya tau. Aku macam Aku dulu menganggapkan COVID ni macam sesama biasa. Sumpah, ini aku mengaku ni dekat TPS Off Air ni. Okay. Tapi bila makin lama, kesedaran tu aku rasa macam, bahayalah COVID ni. Tambah-tambah yang baru ni pula, yang virus variant ni. Aku dengar cerita macam-macam yang sekejap je boleh meninggal apa semua. Dia kadang-kadang bagi aku sendirilah sebab kita punya rakan ataupun kita punya ahli keluarga semua tak ada yang kena COVID-19 tau. Itu yang membuat kita rasa tak ada, semua ni tipu kan. Dan tak terkena pada diri sendiri, itu dan je. Aku mengatakan COVID ni aneh tau. Aneh, ada setengah orang tak ada simptom, tiba-tiba terus kronik. Betul. Ada pula ada simptom, lepas tu tiba-tiba cepat je elok. Ada pula orang survive sampai stage kelima. Tapi tak tahu sejauh mana. Yang penting apa benda pun, pandemik COVID-19 ataupun virus COVID-19 ni memang wujud. Untuk kita nak sembang lebih lanjut lagi, kita nak bersama dengan orang yang pernah mengalami keadaan ni. Yang sekarang baru-baru ni kan ada virus. Seorang doktor yang dia tolong ayah dia untuk ambil wuduk sebelum ayah dia meninggal. Ada. Kita nak bersama dengan Dr. Nur Sakinah yang bertugas di klinik Anda Wangsa Melati yang baru-baru ni. Kisah Allahyarham Haji Kamarul Bahrin Muhammad Jertih viral lepas doktor tolong ambilkan ayahnya wuduk sebelum ayahnya pergi. Assalamualaikum doktor, sihat ke tu? Assalamualaikum warahmatullahi, sihat alhamdulillah. Nak betulkan sikit, nama Abah Kamarul Bahrin bin Muhammad Jertih itu asalnya dari Jertih. Maafkan saya, maaf saya Itulah doktor, orang Jertih. sebab kat sini dia punya komanya kat tempat lain. Maaf saya doktor ya doktor. Dan hari ni patutlah speknya berkabus je. Kau lap dulu spek kau tu. Aduh, writer. hari ni bukan doktor seorang je, kita ada seorang lagi. Ini pun menarik juga untuk kita berkongsi hari ni. Okay. Kita bersama dengan Farhana Amira, di mana Fana ni merupakan
salah seorang COVID survivor Wow. Stage 5, sampai stage 5. Dan alhamdulillah hari ni kita dapat tengok dia tersenyum. Apa khabar Farah? Baik, Alhamdulillah, getting better. Korang apa? Alhamdulillah. Nampak awak makin ceria sekarang Farah Alhamdulillah, memang saya hari-hari ceria. Okey, jom. Kita terus. Kita sembang dengan doktor dululah sekarang ya. Okey, doktor, selain daripada ayah doktor, Allahyarham ayah, katanya 8 anggota keluarga doktor juga terlibat dengan positif COVID-19 ni juga, doktor. Yes, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Moga saya tak tersalah cakap dan menimbulkan fitnah. Yes, dan abah, mak and then 7 lagi ahli keluarga yang lain positif COVID. Dan saya sebagai doktor in the family, selain mak abah dalam ward, lagi 7 ni dia home quarantine. So tak saya sangka jadi seorang doktor di private, saya akan manage case COVID first hand. And bukan 1, bukan 2, 9. Okey, doktor cuma nak tahu jugalah macam mana boleh terjangkitnya dengan COVID-19 tu sebab satu keluarga tu. Kluster apa ada ke? Yes, memang ini adalah dari kluster. Kalau perasan dalam list clusters tu, kluster Surau Setiawangsa. Boleh tak doktor kongsikan sikit simptom arwah ayah waktu baru-baru dia dijangkiti COVID-19 ni? Ini alhamdulillah lah. Kalau saya sebagai seorang anak je mungkin saya akan macam brush off je, macam tak ada apalah. Tapi sebab saya doktor yang memang dekat klinik saya, kami amalkan demam, sakit tekak, sakit badan, COVID until proven otherwise. First, swab first and then only kita orang akan check. So saya, kita kena do what we preach kan. Kita kena betul-betul buat apa yang kita nasihatkan orang lain. Jadi bila saya datang kat rumah mak abah tu hanya untuk paskan baju pada mak saya sebab nak raya, Jumaat, Khamis depan tu kita raya. So abah ni nampak berselubung. Abah ni bukan seorang yang senang batuk sesama, tak. Dia seorang yang always sihat insyaAllah di mata kami. Jadi waktu tu nampak dia berselubung di kerusi recliner kegemaran dia tu, saya dah rasa pelik dah. So abah cakap, abah sakit urat ni, demam urat ni, 2 malam turut tak tidur betul. Settlekan projek apa tah. Abah saya ni consulting engineer by profession. And then saya okey lah, waktu tu saya kata takut. Tapi saya dah nak balik rumah, mak saya cakap abah ni panas. It clicks to me. Demam, sakit tekak, abah ada cakap sakit tekak sikit and then abah cakap sakit badan kan. Saya kata saya kena swab. Macam mana pun saya kena swab sebab rumah tu ramai budak-budak. Ramai saya punya anak saudara. Sebab abang-abang saya nak pergi kerja, tinggal anak kat situ. Jadi saya kata saya kena swab. Jadi saya pergi ambil kit swab tu di klinik. Saya datang balik. Masa tu abah saya tengah nap. Saya kata abah, sorry no swab sikit. Saja je lah, nak be sure je sebab saya tak nak offendkan mak abah saya. Saya tak nak ada orang rasa macam ish dia ni takkanlah kita orang COVID macam tu kan, tak nak terasa kan. Jadi saya swab, saya buat test yang rapid tu dulu. Rapid test RTK, kalau you buat masa you ada simptom, insyaAllah memang dia akan positif kalau itu COVID lah. Jadi bila test confirm positif, saya terus buat yang test PCR hantar lab dan dengan PPE meng-swab the whole family lah, termasuklah anak-anak buah saya, termasuklah yang baby berumur 50 hari. Maksud baby tu pun positif juga? Anak Dina Bahrin, adik saya. Seram, aku dengar seram cerita COVID ni. Okey, itu simptom yang dia boleh nampak kan. Macam Farhana pula masa awal terjangkit COVID-19 tu macam ada mana? simptom-simptom yang berbeza tak? Kalau ikutkan saya dikenali as silent carrier, which is saya tak ada simptom batuk ke, diarrhea rasa ke, tak ada. Semua memang tak ada. Saya hanya datang ke klinik untuk asma sahaja sebab saya memang ada asma memang daripada childhood, which is masa tu memang tak expect pasal tak terlintas kat fikiran tentang COVID pun sebab apa yang saya rasa sebab saya ni memang asma saya tak aktif. Jadi bila dia attack for this year, saya kan dia normal attack saja. So pergi ke klinik macam normal, saya benarkan pihak klinik untuk berikan saya nebulizer, which is diorang bagi saya Butamol dulu. Tapi masa hari yang 11 hari bulan tu ingat okey. Lepas tu saya dah balik rumah. Hari yang kedua, maksudnya which is 13 hari bulan, saya dah rasa dada saya tight balik. Saya lagi susah bernafas dan masa tu saya susah nak bercakap.
Bila saya bercakap, saya tercungap. So masa tu saya kata, takkan kena attack sekali lagi, saya kata. So pergi balik klinik yang sama dan diorang bagi saya dos yang lebih tinggi. Dan sebab saya fikir kalau dos yang lebih tinggi biasanya okey. Tak ada masalah, cuma akan shaking sedikit lah. Tapi doktor kata, kenapa macam tak okey? Then after that memang doktor terus kata berkemungkinan because of mucus dalam lung terlalu banyak, dah full and dia buat saya lagi susah. Masa tu saya dah susah nak breathe, saya dah pakai nose oxygen. So terus diorang call ambulans daripada hospital Selayang. So dah macam tu pihak ambulans terus pick up saya. Terus direct kepada ward yellow. Terus masa kat sana memang agak kelang kabut sebab saya dah tak boleh nak breathe. Dah tak nak Cepat ni, agak cepat ni dia punya ni. betul. Sebab saya memang ada asma kan, jadi dia punya attack lebih cepat. So diorang buat dekat ward yellow, terus buat PCR test. PCR test pertama, lepas tu itu masa 14 hari bulan. So automatically lepas PCR terus diorang move saya kepada red ward, emergency. Di situlah baru startnya diorang kata, Puan Farhana, because of condition you tak berapa okay. Jadi sebab masa tu diorang dah ambil x-ray semua, and then dia kata lungs is not really, dia tak cantik, dia kata. So bila dia kata tak cantik tu, saya dah kata, so maksudnya is it I kena tidur ke apa? Dia memang dia kata yes, kita akan tidurkan puan. Masa tu saya datang kat sana selas pinggang, hanya bawa telefon dan bawa dompet. Saya tak tahu, masa tu tak tahu berapa hari ke tidur. Bila dia kata tidurkan tu, saya fikir mungkin nak stabilisekan patient because of the lung full of mucus. So saya kata tak apa kot, sekejap cukup tidur ni. So bila sebelum ditidurkan, saya hanya dapat call mak saya kata, Mama Alung kena tidur. Kenapa Dia kata, so masa tu mak saya fikir because of asma je. Tak terfikir, memang semua tak terfikir pasal COVID. Sebab diorang tahu saya memang selalu kalau kena attack, setahun tu sekali, 2 kali je. So dia tu macam common bagi mereka. Jadi bila kena tidur tu tak apa Long. Tawakal dah rasa sekejap je kot, dia kata. So sebelum ditidurkan tu, bila doktor kata suruh saya mengucap, masa tu saya dah rasa something. Saya dah rasa taklah, saya kata what will happen if tiba-tiba tidur terus. Saya fikir masa tu bila dia suruh saya mengucap, saya teruskan mengucap lepas terus dalam masa 5 second saya terus tidur. And then PCR test yang pertama pada 15 hari bulan adalah negatif. Okay. So 15 hari bulan berapa Sorry Farah, 15 hari bulan? Tidurkan pada 14 hari bulan 4. Dan 15 hari bulan 4 pagi PCR test yang pertama keluar. Dan diorang update pada mak bapak saya negatif. Jadi waktu tu saya ditidurkan, diorang buat sekali lagi PCR test sebab masa tu bila tengok X-ray tu menunjukkan saya punya paru-paru memang bukan dalam keadaan normal. Bukan macam normal pneumonia ke apa, tak memang lain. So dia kata memang diorang decide untuk buat sekali lagi while I'm sleeping. So masa buat sekali lagi pada 15 hari bulan tu, betul-betul pada 16 hari bulan pagi subuh, according pada ibu saya, dia kata kami baru saja bagi salam yang terakhir. Tiba-tiba dapat call hospital, dia kata nak bagi tahu Puan Farhana memang positif COVID dan keadaan dia change to critical state. COVID punya stage dah jumping kepada stage ke-5. So kami akan menyarapkan dia dan life chances masa tu doktor cakap 50-50. Masa 50-50 tu memang bapak saya dengan mak saya, yelah lepas solat kan tiba-tiba dengar bad story kan, macam news yang tak okey. Jadi memang apa yang tergerak dekat fikiran, kalau tak ada macam mana, kata. Itu je yang diorang fikir. So daripada 15 tu lah saya terus, daripada ditidurkan, saya punya status tukar kepada koma. Daripada 15 sampai 27. Okey. Itu untuk rawatan awal. Kalau kita tengok cepat, ni sebab Farhana dia muda macam tu kan. Okey, doktor, adakah beza untuk rawatan awal yang diberikan pada orang yang dah berusia kalau kena COVID-19 ni? Ke rawatan dia adalah sama dengan orang yang muda?
Okay. Sebelum saya lupa, saya ulas sikit lah yang Farhana punya case tadi. Sebab itulah yang saya sebut tadi, di klinik, kalau you kena fikir is COVID first until it's proven otherwise. Macam contoh, okay, dengan Farhana, mungkin Farhana tak ada demam, tak sakit tekak semua, tapi dia datang dengan sesak nafas, betul? Asma. Lepas tu bila dia datang second time, it's supposed to trigger the doctor, we need to swab her. You see? So kita pun dekat klinik, apa-apa second visit, swab first. Apa-apa pun, second visit, swab first. Sebab bila diorang bagi juga rawatan NAP yang kali kedua tu, diorang dah merisikokan staff-staff di sekeliling dan patient-patient yang dekat klinik tu. Sebab bila kita bagi NAP, dia akan tersesar keluar. So itu point COVID. Yes. So memang kena, itu penting satu. Nombor dua, bila Farhana cakap first PCR negatif, inilah varian baru tu. Kemungkinan besar inilah varian baru. Varian baru memang dia akan didetect negatif walaupun waktu tu dah teruk. Farhana kan dah dekat hospital kan. Tapi masih didetect negatif. Kenapa? Sebab ini adalah varian baru dan lab kita mengikut guideline KKM, dia boleh cheat test lab ni. Tak sampai requirement untuk kata sampel ni positif. Because dia ada requirement dalam 3 gene yang kita test, kita kena detect 2 gene dan kiraan dia kena kurang daripada 40. Itu secara kasar je lah, nanti boleh tengok balik. So kiranya varian baru ni dia boleh cheat that test. Cheat that test tu orang tak perasan je. Macam tu varian baru. So balik pada yang Jack tanya tadi, beza ke treatment untuk orang muda dan orang tua? Dia based on simptom orang tu. Simptom orang tu. Apa yang mungkin Jack nak tanya adalah macam mana expectation kita orang tua dengan muda ni. Yes, expectation kita daripada golongan yang warga emas ni 60 ke atas, memang kita expect kita kena tengok dia all ni. Lagi-lagi yang ada penyakit kronik lain atas 60. Dan kebanyakannya you akan tengok kalau atas 60 ada penyakit lain, darah tinggi ke, kencing manis ke, asma ke, apa-apa masalah paru-paru, dia all akan, KKM akan cuba untuk ambil patient-patient ni dan monitor di ward. Kalau perasan guideline dia macam tu. Okay, kalau bawah 60 tak ada sakit apa-apa, tak ada simptom ataupun simptom yang mild, okay, duduk rumah ataupun duduk MAIDS. Itu mungkin yang Jack nak tanya. Cumanya dalam kes Farhana, dia ada asma. So dia tak masuk dalam golongan muda tua ni. Dia dah ada satu lagi chronic illness punya group. Yes, betul. So dia akan masuk dalam, okay, ni golongan kritikal. COVID kah? Okay, dia ni kita kena push what? Kita tak boleh maib dulu ke apa ke? No way. Memang macam arwah ayah doktor sendiri, berapa lama kita boleh tengok mula-mula kena tu sampai dia menderita sakit COVID tu? Kita nak tahu tempoh dia. Allahu Akbar, Allah susun cantik, Allah rezekikan pada saya dan adik-beradik untuk selesakan mak abah dan abah hingga akhir hayat. Saya test abah pada hari pertama simptom. Sebab apa? Saya adalah doktor di klinik, doktor GP di klinik dan saya ada high suspicion itu. Kalau saya macam, bukanlah, esok lusa baru saya check, mungkin keadaan dia akan lebih membahayakan orang di sekeliling. Lagi-lagi bila abah saya ni dia kuat kan? Dia kuat dan mungkin dia akan rasa, oh demam dah hilang kot, pergilah surau lagi balik semula. Jadi yang penting kita punya detection awal ni, suspicion yang tinggi. That's why semua orang kena mula percaya, sepatutnya dah lama, berbulan-bulan percaya adalah COVID ni real. So you kena fikir dia dulu sebelum you fikir benda lain. So hari pertama simptom dan hari itu juga, hari esoknya bila dapat keputusan mak positif, kami dah buat keputusan adik-beradik untuk admitkan mak abah ke dalam ward. Sebab waktu tu memang saya macam one man show, one lady show lah. Sebab adik-beradik lain yang kuarantin, mak positif, abah positif. Saya kena jaga adik-beradik yang kuarantin ni, pending mana lagi yang positif ni. Sebab waktu tu semua negatif. Pada hari Sabtu tu, mak abah je lah yang positif kiranya kan. Jadi Ahad tu alhamdulillah dapat rezeki, kami admitkan mak abah ke ward swasta. Mak start simptom hari Ahad baru mak start simptom. Walaupun mak positif swab yang Jumaat kan, Sabtu kami tahu mak positif, Ahad baru mak start simptom. Jadi dia punya timeline tu berbeza sikit lah. Waktu awal-awal tu kami tengok mak yang paling teruknya, lagi masa video call raya pun mak tak join, abah join siap pakai baju raya. So kita tak nampak benda ni sebab nanti mungkin kalau ada soalan seterusnya kita akan nampak cytokine release syndrome, CRS. CRS ni adalah hari ke-5 ke-10. Hari ke-5 ke-10 waktu tu lah dia critical state of COVID.
Faham. Macam doktor sendiri, doktor ialah seorang yang berpengetahuan Doktor. orang kata COVID ni. Jadi macam kita orang rakyat yang biasa ni, kadang bila sakit tekak je ke terus nak kena pergi buat swab ataupun dia kena tunggu sampai ada satu simptom yang agak teruk sikit baru pergi buat swab tu. Sebab swab tu kadang modal juga tu. Betul. Dia macam ni, general rule dia sekarang ni, you tak sihat meaning you sakit tekak je pun, tak ada demam pun, tapi you tak sihat kan, duduk rumah. Jangan pergi kerja. Inform bos, saya ada sakit tekak, saya okey, tapi saya rasa better saya duduk rumah dulu. Observe mungkin 2-3 hari untuk simptom tu hilang ataupun teruk. Kalau simptom tu teruk dengan lebih cepat, swab terus. RTK pun dah okey. Macam saya kata tadi, lagi-lagi untuk orang yang tak ada kontak, cuma dia ada simptom. Kalau you suspicious, you buat RTK dulu. RTK yang lebih murah tu. Lebih murah dan siap terus. 15 minit ke 30 minit dah boleh dah dapat result dia. So lagi-lagi untuk orang yang tak ada close contact. Tapi kalau orang yang ada close contact, memang no question, you sihat pun, you sepatutnya kuarantinkan diri you 10 hari daripada you punya exposure. Sebab you boleh jadi silent carrier. Sebab you tak ada simptom tapi you boleh infectkan orang tanpa you sedari, and ni you memang tak nak, because kalau you infectkan mak-mak orang, ayah-ayah orang, anak-anak kecil orang, you boleh jadi penyebab, asbab kematian dia all. Kalau dia all jatuh ke stage 5 dan tak patah balik. Sebab tu ni sebelum kita tanya Farah sebab tu untuk diri sendiri aku berdoa 2 benda je. Apa dia? Pertama, doa Allah bagikan aku kesihatan yang baik, InsyaAllah. Amin. dan yang kedua, aku berdoa supaya supaya Allah sentiasa bagi aku bos yang baik. Sebab ada kawan-kawan aku yang jenis bos yang tak kira you demam ke, you tak demam, you tetap datang kerja. Sebab kerja siapa nak buat kalau you tak datang office. Bila datang, bawa virus, satu office kena, nak salahkan siapa? Jangan marah aku je. Kita dekat sini, alhamdulillah, dekat Suria alhamdulillah baik. Kawan-kawan aku tempat kerja lain je. Kau tak tahu dah ni. Sabar. Aku nak sabar ke pegang kau tak boleh ni. Minta maaf. Doktor Saya dengan tengok. Farhana, I feel you. dia bukan radio surat, radio lain dia sebut. Okey, Okey, macam Farhana pula kan. Kalau ikutkan selain daripada awak, siapa lagi terjangkit dengan COVID-19 ni? Ahli keluarga ke, kawan-kawan ke? Alhamdulillah, ahli keluarga semua negatif. Itu yang perkara yang pertama saya fikir, terlintas masa saya sedar daripada koma. Memang terfikir anak-anak sebenarnya, sebab anak-anak yang paling close, sebab bila kita dah boleh face di rumah, jadi yang bersama dengan kita fully tu adalah 2 orang saya. Tapi alhamdulillah buat 2 kali swab dan dua-dua tu negatif lah. Yang pertama dekat swasta dan yang kedua apabila KKM bagi arahan untuk buat yang kali kedua dengan mereka lah. So ibu bapa semua alhamdulillah semua negatif. Tetapi kalau kata pada close contact saya, ada seorang di mana sebab pada 11 hari bulan sebelum saya ke klinik, itu adalah kali terakhir terakhir saya jumpa kawan lah. Maksudnya dia close contact saya, dia daripada Kedah, dia datang ke sini atas urusan kerja. Tapi sebab kita jumpa pergi makan, memang just hang out untuk pergi makan. Hari tu memang kira macam macam kawan-kawan keluar. So itu adalah yang paling rapat. Tapi kita orang keluar 4 orang dengan anak saya 2 orang. Jadi yang 2 orang tak ada, yang memang negatif. So saya memang saya memang terfikir dia memang positif. Last bila saya sedar, saya terus text dia dan text salah seorang kawan kami. Memang diorang cakap dia positif stage 4. Stage 5 dan admitted di hospital Kanga. Tapi dia tidak dikomakan ke. Dia hanya ada quarantine proses lah di hospital. Alhamdulillah getting better lah kami berdua. Mungkin sebab dia tak ada asma kan Farah kan? Tak ada asma, dia tidak ada, maksudnya simptom dia hanya dia demam, sakit tekak. Ya, itu saja. Farah sedar daripada koma tu, badan Farah terus rasa macam biasa okey ke ataupun masih lagi rasa sakit-sakit badan 2-3 hari lagi selepas sedar daripada koma? Sakit sebab saya menyarap lama. Okey. Walaupun dah sedar tu kita masih lagi dalam keadaan menyarap waktu tu. Sebab tu ni dahi saya luka, dagu saya itu kesan dia menyarapkan. kesan sebabkan bilik tu tidak ada aircon
tidak ada kipas dan bilik tu dia memang expose ke, dia macam bilik tu dia punya pencahayaan tu full ada satu bilik tu. Jadi bila bilik tu memang panas, kulit kita tak tahan. Jadi bila kita menyarap dalam keadaan yang sangat lama, kulit tu macam meleceh. So bila memang saya pun pegang dahi juga kenapa luka. So bila dah stable, saya dah tak berapa mamai sangat tu, baru nurse cerita satu persatu. Orang yang tengah tengok video ni, tolonglah share, bagi kesedaran dekat rakyat-rakyat kita di Malaysia ni, sedar bahawasanya ini antara seksanya, deritanya COVID kalau kita. Betul. Doktor, ada lagi soalan lah doktor nak tanya. Yang baru-baru ni katanya disarankan supaya kita pakai 2 pelapik muka tu, 2 penutup muka kan. Sebenarnya doktor, apa kepentingannya untuk kita pakai 2 pelapik muka dan apa bahayanya sampai kita kena pakai 2 lapisan topeng muka ni? Okay, kalau ada yang tak tahu, sebelum ni kita kata COVID ni 1 meter and then you pakai 1 mask je dah okay. Sekarang dia dah jadi airborne. Sebelum ni droplets je. Droplets maksudnya kita kena halang percikan orang bercakap. Bersin-bersinan orang tu, batuk-batukan orang saja. Sekarang dia dah jadi airborne. Kita bernafas, kita punya nafas yang keluar tu, nafas kita yang keluar tu bawa kuman tu kalau kita ni ada COVID. So itulah maksudnya airborne dari erti kata yang mudah. Sebab tu sekarang kita kena pakai 2. Sebab daripada 70% protection dia akan jadi 80 lebih protection. Dan kalau kita memang tahu kita nak buat prosedur ataupun kita tahu orang tu ada batuk ke, kita ni doktor gigi ke apa benda kan, kita kena pakai face shield sebab kita kena halang terus yang percikan tu tadi. So sebab tu sekarang memang kena 2 pelapik muka sebab varian-varian baru tadi tu. Dia daripada droplets dah jadi airborne. Farah, macam awak sendirilah, ada tak kawan-kawan awak yang mula menjauhkan diri daripada awak sebab dah tahu awak ni pernah kena positif, ataupun kawan-kawan yang terus bila awak WhatsApp dia dah block awak ke, ada tak? Alhamdulillah tak ada. Tak ada lagi. Tak ada. Seorang pun tak ada yang bagi negatif macam tu. Semua positif. And seorang semua support lah, bagi positif support pada saya. Alhamdulillah tak adalah yang menjauhkan diri ke, tak ada. Semuanya giving a good support pada saya, a good wishes. Alhamdulillah. Apa yang Farah share, yang Farah kongsikan, Farah kena rawatan, menyarapkan. Sebenarnya benda tu sangat-sangat orang kata bagi pengajaran pada kita yang mendengarnya. Jadi boleh tak Farah bagi nasihat sikit Farah dekat orang yang tengok ni, bagi tahu kat diorang yang bahayanya COVID-19 ni Farah? Okay, apa yang saya boleh cakap, COVID ni is real. Bukan joke, bukan main. Bukannya sekadar demam ke, sesama ke, tekak, tak ada. Once you guys dah kena, you guys baru tahu rasa dia. Bila you dah kena, dia change you punya badan punya condition 360. Sebabnya dia tidak sama seperti sebelum ni. Which is saya sendiri sebagai post-COVID patients, saya seorang yang sangat aktif dulu. Sebelum COVID. Tapi apabila dah kena, pergerakan saya sangat limited. Saya tak boleh nak buat kerja banyak. Bila kerja banyak, saya rasa sakit dada. Bila saya duduk lama, kaki daripada peha saya ke lutut, saya rasa macam paralyzed. Dia macam kebas. Ya, bila kita bangun, rasa tiba-tiba lutut kita lembik. Sampai sekarang tangan saya masih lagi shaking. Saya tak boleh nak pegang pen betul-betul semua. So, benda tu masa juga, memang doktor kata dia mengambil masa yang lama untuk kita dapat balik normal condition. So orang yang kat luar sana, please you guys kena percaya benda ni bukan propaganda. It's not a conspiracy, semua tak ada. Baik Farah. Baik, terima kasih Farah. Okey, yang paling penting lah, ini kata-kata terakhir daripada doktor lah kan. Doktor tolonglah doktor nasihatkan kepada mereka-mereka ni sebab doktor sendiri dah mengalami ni kan. Cuma nak tambah sikit doktor, boleh tak? Cuma soalan ni saya tak tahu nak tanya pada siapa. Mungkin layak pada doktor lah. Apa dia? Sesiapa yang dah terkena dengan jangkitan COVID-19, kemudian dah baik, dah sembuh, adakah dia boleh dijangkiti semula doktor? Sikit doktor. Yes. Oh boleh. Jawapan manager yes. Berapa lama? Dia punya immunity kepada COVID hanyalah sekejap. 3 ke 6 bulan je. Immunity kepada COVID selepas you dapat COVID pertama. Jadi anda yang COVID, ex-COVID ni, macam Farah ni, dia dah jadi high risk untuk wajib ambil vaksin. Kalau tak ambil kira dia punya asma pun. Kenapa? Second COVID will hit you worse.
COVID ni sebab orang tak nampak tu masalah dia. je. Betul lah. Kalau orang nampak contohnya kesan COVID kena, lepas tu kita naik macam bintik-bintik jadi macam zombie, baru orang takut rasa. Ya, dia sama macam ni lah dosa dan pahala kan. Ha. Orang buat banyak dosa sebab tak nampak dosa Ha. tu. Kau nampak dosa tak buat dosa. Ke situ Betul kau Contoh. Contoh. Okey, tak apa, tapi apa pun terima kasih banyak doktor dan juga Farah. Saya sebenarnya bila tengok video anda rasa macam terima kasih sangat-sangat sebab saya tahu anda bersedih dengan video tu, tapi video tu memberi kesedaran pada kami tentang Betul. bahayanya Ramai COVID orang. tu sendiri. Betul. Saya Dia- tumpang rezeki abah saya, semangat abah saya. Saya kata selagi dengan video abah saya ni, orang nak dengar saya cakap, okay, this is my chance abah. Thank you so much for making people hear what I say because of your case. So ini memang saya straight kepada abah, ni adalah sedekah amal jariah abah untuk saya selamatkan satu family pun dah cukup dah. Sebab no family should go through apa yang kami go through. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Alhamdulillah beruntung arwah ayah doktor dapat anak yang baik macam gini kan. Dan juga terima kasih harapnya doktor jangan terus berhenti kat sini lah. Teruskan Betul. sembangkan kebaikan pada orang luar sana kan. Sebenarnya memang kita takut Betul. hasil pada sembang-sembang kita hari ni, aku dah dapat pengajaran yang aku tak nak lagi keluar kalau tak ada Urusan. tak ada Kepentingan. urusan, aku tak nak dah. Betul. Okey, Fizi. Aku dah terdiam dah, takut dah. Sebab apa? Doktor cakap tadi kan kalau dah kena COVID kali pertama, boleh kena kali kedua dan mungkin kali ketiga boleh kena. Ingat Betul. dan sayang semua, sekarang kita kena pakai face mask untuk 2 lapis Hmm. Okey. Disarankan macam itulah. Sarankan. Dan saya adalah orang yang pada awalnya tak percaya dengan COVID, tapi sekarang ni saya percaya yang COVID is real. Tolong, dah banyak kes kita tengok. Dah banyak video ada kan. Kenapa tak faham? Sabar. Tak boleh aku pegang kau, tak boleh pegang dia. Okey. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Alright. Terima kasih doktor, terima kasih Farah. Kita jumpa lagi dalam TPS Off air.